Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana likay natazawwadu minal ilmi ar-rabbani bima fihi min hikmatin wa rahmatin wa khairin li jami'il bashariyah. Wa subhanallah alladhi 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syahruddin selaku pengurusi ataupun pengacara majlis. Yang dihormati Ayah Haji Su kita sebagai tuan rumah, Cikgu Hajah Rakiyah dan kawan-kawan penganjur majlis, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita berkumpul di Dewan yang cantik ini membincangkan tajuk yang berkait rapat dengan kehidupan kita seharian. Selagi kita berada di atas dunia ini, maka kita akan hidup bersama dengan harta. Bila sebut harta, maka dia terbagi kepada dua kategori, satu mencari, satu memberi. Bagaimana cara kita nak cari harta? Daripada jalan mana, daripada sumber mana kita nak ambil. Yang kedua, bila kita dah dapat, ke arah mana kita nak gunakan harta kita itu. Maka kita duduk di celah-celah di antara menggunakan harta, menyimpan harta dan melabur harta itu untuk bekalan di akhirat. Inilah sikap seorang mukmin apabila bercakap tentang harta. Artinya kita tak boleh lari daripada beberapa keadaan yang saya sebut tadi. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita supaya kita berbincang secara ringkas ke, secara detail ke. Yang pentingnya ada perbincangan tentang harta, kerana di bawah kategori harta itu ada halalnya, ada haramnya. Maka tanggungjawab sebagai seorang Muslim yang sentiasa takut pada Allah Azza wa Jalla, yang sentiasa berfikir bahawa hidup kita atas dunia ini akan berakhir. Kada orang hidup pakai tak akhir-akhir, susah pula kita tak. Yang hidup tak berakhir ni sampai hari ni tak mati-mati, buat apa syaitan, buat jin. Daripada dulu lagi, pasal dia minta tangguh dengan Allah SWT, maka Tuhan tangguh. Dia je minta tangguh. Nabi Adam tak minta tangguh, jadi kita pun alhamdulillah lah, kata di para ulama, nasib baik juga ada nikmat mati. Kalau tak mati, bilangan lalak saja atas dunia ni berapa tan satu-satu kampung. Itu mana terlalu banyaknya dia. Hak dia ada hari ni pun dia mati selalu tu. Sekejap yang mati. Tapi kalau tak mati, dia beranak dia tak mati. Kita nak bayangkan banyak mana manusia atas dunia hari ni. Dan benda-benda lain pun banyak juga. Hayawan lain lebih banyak pada orang lagi. Ini dia panggil kedudukan manusia. Baiklah para muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Jadi perbincangan kita ini tentang bahaya riba dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab dosa dia besar, kesalahannya berat, cuma lebih dia tak berbangun. Andai kata dosa riba ni macam bangkai busuk. Tak? Sekejap-kejap bang dalam poket kita, ni ada duit riba masuk ni. Mudahlah gitu. Tak? Gua nak busuk poket ni. Tak tahu. Orang bagi duit sana, dia kata hadiah, rupanya rasuah, kan? Bang dalam poket. Mudah gitu. Ni bagi tak bang dalam poket yang sama, duit yang halal pun duduk situ, duit yang haram pun duduk situ, hak bagi Mekah pun situ, bawa tawah pun dia juga. Duduk dalam beg kita tak bang kan? Kita bawa tawah, duit riba, duit rasuah. Duit tu ketahuilah ke? Cuma sumber mari daripada mana? Ada di kalangan kita ini, kita sendirilah, tak usah mikir orang lain dah.
Sangat teliti dalam bab nak makan dengan nak minum. Teliti tak? Allah, nak beli air tengok ada logo halal ke tidak? Walah air tu ambil di sini je. Nah, ambil daripada bukit di Jeli. Ambil daripada bukit di Tanah Merah ni. Tapi kena ada logo halal juga. Kalau orang tanya kenapa bising sangat ke air nak logo halal ni? Air tu kena sembelih ke? Tapi betapa telitinya kita dalam benda juz'iyat, dalam benda yang tak payah teliti pun. Tapi subhanallah, dalam bab duit kita tak tanya mari mana, kita tidak tanya sumber ambil daripada halal ke haram, dan kita pun tak nak mengaji mana. Pengalaman saya mengajar, kalau mengajar kita solat, ramai orang pergi. Kalau mengajar kita tasawuf, lagi tinggi, lagi ramai. Tapi kalau mengajar adalah fiqh muamalat, tak apa semangat lalu. Bila tanya kenapa tak semangat lagi mengaji fiqh muamalat, dia kata kita payah nak faham benda ni ustaz. Anda pun kat tambah sikit lagi, bukan sangat pendengar tak faham, pengajar pun payah nak faham. Pasal terlalu banyak dalam isu-isu yang kita bincang nanti. Jadi insya-Allah beberapa buku yang saya cadangkan untuk kita baca, kita beli dan kita baca. Dalam ni ada beberapa maklumat yang saya akan petik nanti untuk kita nampak panduan dalam hidup kita ni, ada beberapa perkara. Baiklah, pengenalan asas muamalat dan riba. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada terjebak dengan benda yang berat ini. Jadi muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita rasa bersyukur kerana masyarakat kita ni dah semangat kan. Sebahagian daripada jemaah ada nota dan sebagainya, belum dapat apabila semakin ramai di negara kita ni orang yang mula beri perhatian yang tinggi kepada masalah halal tayyiban. Itu cantik. Cuma kadang-kadang berlakulah, dia panggil dalam bahasa Arab kata al-ifrat wa tafrid. Ada yang lebih sangat, orang putih kata over sangat ni kita nak cari hak halal tayyiban, dan ada yang tafrid, ada yang cuai sangat. Asal kau orang Melayu buat jadi belaka. Ada halal ke tak halal ke tak kira. Pasal itulah orang Arab kalau mari di sini di Malaysia, dia tak kira kedai siapa, dia masuk belaka. Kita kadang tegur kata, Syekh, kenapa masuk kedai orang bukan Islam tu, kedai Cina tu masuk. Dia kata aku dengar maklumat daripada luar, Malaysia balad Islami. Malaysia ni negara Islam, jadi semua halal belaka. Nyanyi ke dia. Dalam kedai tu memang kedai orang bukan Islam, dengan botol araknya, dengan berapa, cukup lengkap. Pasal persepsi dia je, Malaysia balad Islami, negara Islam, jadi tak apa, boleh pakai bebas. Kita pun itu dia panggil tafrid, cuai sangat. Ada orang ifrat, itu dia panggil ketak sangat pun ada juga. Siapa mereka nak beli ayam tanya, ni ayam ni siapa pega? Tua kedai sibuk nak ke ayam, kita duk interview dia pula dah. Ni pega mana ni? Makan dia ambil mana? Jadi akhir sekali tu kedai kata balik lah, pergi pega sendirilah sini ayam. Dia tanya kita mau nak dak. Orang nak menego aja sini. Ini kecuaya, masuk masjid, masuk dalam surah ayat-ayatnya tuang makan itu tidak halal kan. Bila kita ditanya mana halalnya, kedai saya, kita tengok kedai dia 2 ekor ya, dia kan nak 20 ekor nak buat kenduri. Ini kadang-kadang dia panggil ifrat, terlalu keras sangat, terlalu melampau, ia menyusahkan kita. Cuma kita kata tengok, bagaimanapun rasa kurang puas hati masih lagi menyerubungi kerana kesedaran masyarakat terhadap halal-haram dalam urusan keuangan dan perbankan masih di tahap yang agak lemah ataupun sangat lemah. Manakala kita masuk operasi air tu bukan BC, bawah lagi, dekat-dekatnya. Dalam Islam, kesedaran dengan membeli barangan yang bertanda halal saja adalah sangat tidak mencukupi. Logo halal tu logonya orang cipta boleh buat. Sebab itulah kedai-kedai logo halal, kalau kita tengok logo yang dia lekat di halal, saya lah sambil-sambil bergurau, anak kata apa, tanda halal ni ada 2, satu lagi ditanggung halal, satu lagi digantung halal. Hak tanggung halal tu memanglah ada diluluskan oleh pejabat agama bagi halal tak. CJ dia apa walid lagi luluskan sehingga tahun 2016 kita kata. Itu ada ditanggung halal, mana ada panel yang menyiasat. Satu lagi tak ada panel apa. Dia beli halal tu gantung di kedai dia, itu dia panggil digantung halal.
Mana halal dia tu kena gantung situ. Kita pun percaya, ni kedai ni halal ni. Masuk ke suruh baca bismillah tak kena orang penjual tu. Ini halal kat mana ni? Itu permasalah yang timbul. Maka adalah sangat tidak mencukupi selagi mana barangan halal itu dibeli dengan duit yang haram. Ini. Maknanya tidak seimbang kita. Nak beli ada lagu halal tapi duit kita tak hanya mari daripada mana. Sama ada hasil riba, pelaburan yang tidak halal atau harta curi, rasuah, pecah amanah dan lain-lain, sumber-sumber yang tidak halal. Suatu yang mendukacitakan apabila didapati majoriti umat Islam di Malaysia tidak memahami sebaiknya tata cara dan undang-undang Islam di dalam hal keuangan. Jadi kita tak tahu apa dalam bab keuangan ni. Kita tidak tahu apa yang kita boleh buat, yang kita tak boleh buat dalam bab keuangan. Padahal majoriti individu tidak akan terlepas dari berurusan dengan keuangan. Mana semua kita ni tak akan terlepas daripada berurusan dengan masalah duit. Seperti dalam kerja buat kita, perniagaan, sampingan, membeli belah, berhutang dan sebagainya. Yang kita akan sebut nanti dalam masalah orang sekarang ni pergi kedai tak bawa duit. Dia panggil bawa kad plastik dalam poket tu. Plastik tu sedaplah beli. Sudah beli tanya sereh. Lepas tu beli. Masa sereh tu sedap tak sedap? Sedap. Tapi waktu siapa bil, baru jumpa bagian. Jadi kefahaman umat Islam begitu kabur berkenaan riba, ia merupakan ibu dosa dalam muamalah keuangan. Kita kata arak tu ibu dosa dalam bab masalah makan, tapi riba ibu dosa dalam masalah keuangan. Itu istilah dia berat. Perbezaan antara rasuah dan hadiah. Kita tak nak beza. Rasuah lain, hadiah lain. Pasal itulah hari ni para jemaah sekalian, Ana lah kata, saya kata tak ada rasuah zaman kita hari ni. Ke ada? Ada ke tak ada? Kalau ada rasuah, SPRM tangkap selalu. Itu masalah kita. Jadi kalau ada rasuah, SPRM boleh tangkap tak? Hari ni SPRM boleh tangkap? Tak boleh pasal dia ada duit kopi, duit minyak, apa lagi ada? Minyak pelincir, hadiah, sumbangan, enggak apa lagi? Derma, rasuah ada? Ada. Mana ada orang mari ke pejabat kita, cik oleh kerana cik tuan telah bantu saya dengan begitu baik, projek yang saya minta telah berjaya, lillahi ta'ala saya bagi rasuah 5,000. Ada orang berani? Tua pejabat ni akak meja terbalik gong, dia kata mau gila mau masuk aku penjara, dia bagi rasuah 5,000 kan. Itu dia kata masalah kita hari ni tak boleh nak beza di antara benda-benda macam ni. Maka kita kata sampai bilakah kekaburan ini akan berterusan, kekeliruan, jerubu angin, jerubu udara, sibuk kita pergi sekolah lagi tak? Nak pergi cari macam mana nak apa ni, bawa awan hujan mari. Tapi jerubu pemikiran kita dalam bab halal haram ni kita tidak hapuskan dengan apa? Dengan majlis ilmu yang kita belajar. Ini sajalah. Jadi alhamdulillah saya sangat gembira bila ada pihak penganjur di masjid ataupun di surau, di dewan-dewan kita gini, ada majlis-majlis nak bincang tentang benda-benda halal dengan haram, kerana sangat besar kehidupan kita bergantung dengan masalah ini. Dia bukan masalah-masalah ni saja. Kita akan tengok nanti pergantungan masalah halal haram ni, dia tidak pergi kita seorang saja. Dia akan pergi, dia tak ada. Dia kata penyakit ini penyakit berjangkit. Kita ada istilah gini, dia panggil penyakit berjangkit. Bahaya tak bahaya ni? Orang nak kahwin hari ni kan dia ada undang-undang kena cek hospital tak? Takut ada penyakit berjangkit. Tapi keuangan ini kalau tidak kena cara, ini termasuk dalam penyakit berjangkit. Ayah ambil benda haram bawa balik ke rumah, isteri makan, anak makan. Jadi dia menyebabkan hati kita jadi keras, jadi tak dengar kata, doa kita juga tidak mustajab, kesan daripada makanan yang tidak halal yang dibawa balik oleh bapa kepada keluarga. Orang-orang zaman dulu di kalangan zaman salafus salih ni, muslimat ni kena dengar cerita muslimat. Dia kata apa? Waktu suami dia nak keluar daripada rumah, isteri tunggu di tangga. Abang,
Kalau zaman kita ni lain pula tak? Jangan lupa tu hak saya pesan tu. Hak dia pesan dekat macam-macam dah. 2-3 ragak kali. Orang tu ludak, dia tunggu. Dia kata abang, kami boleh sabar berlapar di atas dunia. Kalau tak ada makan awak balik petani pun tak apa. Tapi kami tak sabar menanggung azab neraka. Kalau berjumpa isteri lagu ni, bukan sakat seorang, pak kena cari. Solihahnya dia. Tapi tunggu tak jumpa lagu ni tak apalah, pakai satu gitulah. Ini panggil. Maaflah muslimat ni. Kita kosek jaga-jaga dah, tak ada masalah. Dia pesan kepada suami. Ada dah muslimat kita ni pesan suami lagu tu. Ada dah. Lepas ni baru nak pesan. Saya ada. Dah. Kalau sekat dengar ceramah ni nak pesan dah lah ni. Tak ada, alhamdulillah lah orang panggil dia lagi. Masa tu masih ada, alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita tentang nikmat yang diberi kepada kita atas dunia ini sebagaimana dalam Quran, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah lah yang menjadikan bumi ini mudah untuk kamu. Mudah ke tak mudah bumi untuk kita? Subhanallah. Segala benda atas dunia ni untuk manusia berlaku. Dia buat bumi, lepas tu dia buat unta suruh kita berjak naik. Dia buat kuda suruh kita nak kaya nak laju. Hari ni kuda dengan unta jadi perhiasan. Yang adanya kereta dengan lori, dengan bas, dengan motor kan. Semua ni kerjaan manusia. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makalah sebahagian dari rezeki yang diberi dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali setelah dibangkitkan ataupun setelah tamatnya tempoh hidup di atas dunia. Ayat ini kata para ulama tafsir, dikata ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala imtanna. Imtanna maknanya mengungkit kepada kita, hei manusia, mu ni kalau tak mau lagi beribadat kepada aku, tak mau lagi tunduk kepada perintah aku jadikan bumi ini zalul, maknanya tempatmu berjalan, tempatmu mengembara, tempatmu cari rezeki, tempatmu hidup tadi. Segala benda tu hawi kita belaka. Ada. Duduk atas bumi, kita duduk atas bumi. Ambil pokok-pokok pacak tepi rumah, boleh makan buah. Ambil rumput-rumput tak sini, hayawan pakat makan, kita dia jadi lauk kita pula. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kalau ambil ayat ni satu yang kita bincang, bagaimana besarnya nikmat Allah SWT ke atas kita tak boleh nak memikir, tak boleh nak balas dah. Baiklah. Maka umat Islam dalam masalah-masalah keuangan ni tak boleh lagi kita kabur tentang cara-cara undang-undang, kabur tentang masalah perniagaan, kabur tentang riba dan sebagainya. Tidak ada perbincangan yang panjang. Karena itulah dalam hadis Nabi kita bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Bagi setiap umat itu ada fitnah, ada ujian. Bagi setiap umat ada fitnah ataupun ada ujian. Dan ujian bagi umatku adalah harta. Ujian bagi umat Nabi SAW, ujian harta. Ini salah satu daripada ujian lah. Kalau nak kira semua benda atas hidup atas dunia, ujian belaka. Ujian harta, ujian anak pinaknya, ujian dengan apa ni, dengan kehidupan kita yang lain, banyak. Jadi hari ini kita bincang tentang harta saja. InsyaAllah dalam bab ujian anak-anak, ujian kehidupan tu mungkin dalam tajuk yang lain, supaya tidak mengganggu tajuk perbincangan yang kita nak pada pagi ini. Ada yang ada kertas ke? Kau memang tak bagi kertas ni? Tak ya kau ingat kau sikit kali mari. Mari amal, alhamdulillah. Tak apalah. Tak cukup kat tengok sini. Nampak din dia tu dah. Tayar din dia lah. Itu semua dipanggil ujian-ujian yang melalui dalam hidup kita ni, kita akan lalu pada ujian yang banyak. Kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, mengapa perlu tahu tentang halal dan haram. Baiklah, sebelum pergi situ, anda rasa ada satu buku yang saya bawa ni. Tajuk yang kita bincang ni lebih kurang yang buku ni. Riba, isu keuangan semasa. Hak tak ada kertas tu, dia ambil buku tu di ujung. Ambil dengan ada awal ada situ. Harga dia tak mahal, RM20 lah. RM20 ni ayah su kata tak ada ambil semeja ni. Tak. Baru semakut tu, ya bagus. Jadi hak tak ada buku, ambil tak ada kertas boleh ambil buku ni. Kamu tu order dengan Kuala Lumpur kata mari buku ni siap ke dia mau nak beli payah. Nak pergi beli kedai banggu kamu dok semai ke? Mungkin tak, lepas ni kalau tak cukup sini pergi cari situ pula, bolehlah. 2-3 buku yang berkaitan dengan riba ada. Pasal ilmu ni dia kadang-kadang bila kita sebut baru dia tahu, oh dalam buku ni ada. Pada tengok dah di kedai. 2-3 kali pegang dah di waktu pergi ke Muda Osman tu dah.
Baiklah. Jangan tajuk yang seterusnya. Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam keuangan? Ini soalan dia. Kenapa kita nak tahu halal dan haram dalam keuangan? Ini permasalahan yang timbul. Jawab dia, tengok dalam nota kita ni, dalam buku tu pun ada. Jawapan yang paling tepat bagi seluruh umat Islam adalah kerana pengetahuan perihal hukum ini adalah tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Tengok tanda ni. Kalau rasa malas nak tulis, ambil gambar ya. Trek di apa ni? Handphone kita ini hebat-hebat belaka kan. Siapa tengah nak doa pun ambil gambar sendiri juga. Dia panggil fitnah selfie dah ini. Habis benda semua. Tengah duk tawah ambil gambar. Ambil gambar dia tawah. Kita tengah buat ibadat tak boleh. Baik. Maksudnya tidak akan terlepas. Maknanya kaki anak Adam ni di akhirat tak beranjak duduk situ di tempat perbicaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla kecuali setelah ditanya 5 perkara. Yang pertama dia akan tanya apa? An umrihi fi ma'afna. Umurmu ni Allah tanya. Aku bagi 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Mau buat apa dengan umur? Kalau nak cerita hak ni saja pun pada jemaah, kita rasa kita di antara orang yang sangat membazir. Membazir apa? Membazir umur, bazir makanan, bazir segala benda-benda. Jadi pembaziran itu bukan makanan campur keluar saja. Membazir umur pun berat. Sebab satu hari kita ada berapa minit? Satu hari 24 jam ni berapa minit ada? 24 jam kali dengan 60. Mana ahli hisab, ahli matematik? Jangan buka handphone tak aci. Kira sendiri. Dia akan keluar 1440 minit. Dalam 1440 minit kan, kita berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, cukup tak cukup 1000 kali? Maknanya tak cukup minit kita. Itu dia panggil pembaziran dari segi umur kita. Tidak banyak yang kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita juga tidak banyak menggunakan dia untuk berjalan cari ilmu, mencari rezeki yang halal. Jadi penggunaan dia panggil tidak seimbang. Kadang-kadang tak ada apa-apa, membazir gitu saja. Cari rezeki pun tidak, nasihat pada orang pun tidak, berzikir pun tidak, pakai senyap gitu. Itu pembaziran. Tapi kalau buat maksiat, itu bukan membazir nama dia, merusakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang zaman mudanya, di mana digunakan. Yang kedua ni, akui kamu muda tu, kuat, gagah perkasa apa yang kita buat. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana diambil. Yang ketiga, tentang ilmunya. Dari mana dia ambil ilmu dan ke mana dia salurkan ilmu kita tu. Jadi kalau kita belajar ilmu, kemudian kita tidak gunakan ilmu kita ni untuk memahami, untuk mengajar kepada orang, maka di sini akan jadi masalah. Maka tentang hartanya, daripada mana dia ambil dan di mana dia salurkan. Yang terakhirnya tentang tubuh dia. Tubuh kamu kuat ni, apa yang kita buat? Yang pentingnya, setiap kita ni akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan ditanyakan. Satu kata-kata yang menarik, yang pandai tulis tu tulis. Hari ini kita penuh dengan tanggungjawab. Tanggungjawab kita banyak ke sikit? Banyak, daripada pagi lagi kan. Bangun tidur ada tanggungjawab. Ada tak? Tanggungjawab kena solat subuh, tanggungjawab kena pergi ke tandas mandi, tanggungjawab lepas subuh nak sarapan pagi, nak hantar anak sekolah, buat makanan. Itu semua tanggungjawab. Jadi kita hari ini penuh dengan tanggungjawab. Nak buat tu buat ni. Mungkin besok kita sudah tidak ada tanggungjawab. Yang adanya dipertanggungjawabkan. Tengok beza. Hari ini penuh dengan tanggungjawab, mungkin besok sudah tidak ada tanggungjawab, tetapi dipertanggungjawabkan. Faham mana dipertanggungjawab? Maknanya semua benda kita buat, Allah Ta'ala akan tanya balik. Dia akan tanya balik umur, apa tadi, ilmu,
harta, masa muda, tubuh sehat, ke mana kita pergi? Itu dia panggil dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita hendaklah takut, sebab kerana tanggungjawab itu sangat besar, tidak ada yang terlepas. Sampai peringkat Allah sebut al-yauma nakhtimu ala afwalihim, pada hari ini aku tutup mulut kamu. Sebab mulut ni suka bercakap, Allah tutup. Yang jadi wa tukallimuna aydihim, yang bercakapnya tangan, wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi. Allah Taala beri tangan cakap. Macam mana tangan nak bercakap, jangan duk tanya. Sekarang ni plastik boleh cakap tak boleh cakap? Plastik boleh cakap tak? Kau tak cakap dia. Hoduk dalam poket tu, plastik kau dia tu. Cakap dia tak? Berjajar dia bercakap. Jadi apa peliknya Allah Taala nak beri tangan kita bercakap esok? Subhanallah. Sabda Nabi SAW, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka adalah lebih layak untuknya. Daging yang tumbuh harta haram, neraka lah tempat dia, wal'iyazubillah. Dan Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, dia telah mengarahkan la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Artinya jangan berjual di pasar kami ini, di pasar Madinah ni, kecuali orang yang telah mendalami hukum agama. Ana bila baca kata-kata Sayyidina Umar ni, kita beri cadangan kepada pihak kerajaan tempatan, PBT dia panggil, supaya ambil tanggungjawab. Orang nak buka kedai mesti kena masuk kursus 2 hari, seperti orang nak kahwin. Orang nak kahwin ada kursus tak? Ada kursus kan? Ada kursus. Orang nak buka kedai ada kursus. Dari sudut agamanya, mungkin dari sudut dari sudut hal lain tu ada kursus. Sebab nak ambil pinjaman syarikat mana-mana keuangan, dia akan bagi kursus. Tapi dari sudut agamanya ini penting. Sebab kalau dia tak pandai jual, dia tak tahu halal ke haram sistemnya dia jual, ataupun cara nak akad macam mana perjanjian, dan juga penekanan yang besar tentang ketelusan dalam jual beli kita. Jangan duduk menipu orang, jangan. Allahu Akbar. Jadi 2 hari tak cukup, kita kena buat pula tahun depan kursus pula. Itu cadangan saya kepada pihak kerajaan supaya ada ke benda ni. Dia kata kalau macam ni lambat lah orang nak boleh berniaga. Lambat 2 hari daripada dia terjebak dalam neraka kerana terlibat dengan riba, dengan penipuan, mana besar. Subhanallah. Kita duk mikir benda kecil, tapi kita tak mikir benda yang sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Umar kata jangan jual di pasar aku ni kecuali interview dulu. Dia lulus pandai fiqh jual beli, boleh jual. Kita pun bukan nak suruh dia jadi ahli fiqh, boleh mengajar kita muamalat, tidak. Cuma dia tahu nak akad macam mana. Kalau beli barang ni boleh berhutang, tak boleh berhutang, yang kita nak sebut dalam perbincangan kita nanti insya-Allah. Dalam bab riba mungkin kita jual benda-benda macam ni, tapi kita tak tahu apa hukumnya. Kena kan nanti. Allahu Akbar. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis juga, ya'ti 'alan nas zaman ma yubalir rajulu min aina asabal mal min halalin am min haram. Akan sampai satu zaman manusia tidak peduli daripada mana sumber yang dia dapat, yang pentingnya boleh. Mazhab dia hanya mazhab biar boleh dulu. Jangan duk kira tentang halal ke haram. Ini hadis-hadis ini yang menyebutkan kepada kita tentang bahaya orang-orang yang tidak memahami masalah. Jadi masalah riba yang begitu dahsyat, Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri peringatan kepada kita, iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila riba dan zina menjadi zahir secara meluas dalam satu negeri. Sekarang ni zina secara zahir macam sebahagian negeri tak nampak sangat lah kan. Tapi asaruz zina, kesan zina nampak tak nampak? Di mana? Jumpa di stesen bas, lagi tangga masjid, tepi tu sampah, anak-anak dia campur. Kalau mak dia kahwin dengan itu, tak boleh anak cari ubat nak anak tak. Tapi kalau hak zina, tak ada harga bagi dia, campur sana sini. Itu dia panggil asaruz zina, kesan daripada zina. Maknanya sudah zahir lah tu perbuatan zina. Dalam satu seminar persidangan tentang perbincangan tentang anak zina yang lahir di negara kita gini, dia kata lebih kurang dalam 28 minit seorang anak zina dilahirkan. 28 minit. Maknanya negara ini menerima cucu setiap hari berapa orang?
Itu angka yang dibuat berapa tahun lepas. Ni tahun 2015 ni saya tak tahulah berapa pula angka. Lama dah tak hadis seminar. Kalau hadis seminar daripada pihak ni, dia akan keluarkan. Hospital ni berapa terima budak. Itu yang rasmi. Yang campur dalam tos sampah, campur dalam apa ni, dalam telaga buruk, dalam sungai itu, wallahu alam. Itu tak dapat lagi. Kita kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah musibah yang telah melanda tempat kita. Baik. Riba zahir tak zahir? Kenapa tak zahir? Tuan-tuan pergi ke bandar perbankan yang tak ada logo air Islami atas tu, pusat riba lah tu. Saya sudah mencadangkan kepada pihak kerajaan, tapi kita orang kecil tak apa nak bunyi sangat. Riba dengan rasuah adik-beradik kembar ya, dua tu kembar, mungkin bertaraf kembar siam lagi. Dua-duanya dosa besar, dua-duanya jinayah terhadap agama. Tapi kenapa rasuah dijadikan jenayah sampai peringkat ada SPRM nah ditubuhkan? Kenapa riba tak ada badan pencegah riba, BPR tak ada, dan tidak dianggap satu jenayah dalam negara kita? Tak kira negeri mana pun membangun bersama Islam kan, tak bersama apa kan, yang pentingnya tidak ada akta undang-undang menjenayahkan perlakuan riba. Ini satu benda yang berat. Sebab riba ni kita akan sebut, tengok ni dalam hadis ni kata apa? Faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Apabila meluasnya dua jenayah ini, zina dengan riba, maka mereka telah menghalalkan turunnya azab Allah Taala kepada kita. Ini masalah yang besar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Hakim, kata di ulama menilainya sebagai hadis yang sahih. Allahu akbar. Inilah yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Bagilah itu muqaddimah sedikit. Kemudian sebagai satu keadilan, dia panggil untuk mengadilkan kita ni supaya seimbang. Bila kita sebut tentang riba, tentang rasuah, tentang benda-benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, apakah Islam itu mengharamkan kita memiliki harta? Itu dia panggil perbincangan yang seimbang. Jadi kak jawab dia, Islam tidak menghalang untuk kita memiliki harta. Cuma bagaimana menguruskan harta ni disebut dalam kaedah kitab. Lebih-lebih lagi dalam kitab tasawuf dia panggil zuhud. Masalah az-zuhd. Zuhud maknanya harta banyak tapi tidak menguasai hati. Itu dia panggil zuhud. Apa makna zuhud? Hartanya ada tetapi dia tidak memberi kesan kepada hati kita. Siapa mereka duk teringat ke dia ya. Nak pergi masjid tak boleh. Nak pergi surau tak boleh. Nak pergi dengar kuliah tak boleh. Kerana cari makan, kerana jaga harta. Yang maka ini dia panggil orang ini telah dikuasai oleh dunia. Dalam hadis yang jelas Nabi kata apa? Man kanatil dunya al-akhiratu hammahu. Siapa dia letak dunia ini di hadapan mata dia. Maaf, man kanatil akhiratu hammahu. Siapa dia jadikan akhirat itu di hadapan mata dia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah letakkan, campakkan kekayaan dalam hati dia. Ini masalah zuhud. Kaya adalah hati. Tak semestinya orang ini miskin. Mungkin dia jadi kaya. Boleh jadi dia ada bangunan besar, dia ada kebun luas, dia ada tapi gilah di mana pun jumpa selalu dia. Jumpa di masjid waktu solat jemaah, dia ada. Waktu ada kuliah, dia ada. Waktu orang kematian, dia ada. Waktu orang susah, dia ada. Subhanallah. Orang kaya tapi ada di tempat-tempat yang Allah nak tengok dia ada. Kita ada kan dalam hadis Nabi sebut beberapa tempat yang Tuhan nak tengok kita ada. Di antaranya di masjid, di majlis ilmu, di tempat orang sakit, di tempat kematian, di tempat jihad fisabilillah, dan Allah nak tengok kita duduk di rumah kita. Rumah kita, betul rumah kita, tapi kadang-kadang rumah tak jadi rumah. Rumah tu lebih kurang dengan stesen bah ya. Ada tak ada manusia lagu ni? Ada. Habis kerja tengah hari balik, masuk rumah, tukar pakaian, ada dah. Duduk mana? Duduk tunggu tepi jalan. Kerja tak ada, dia main tolak tu 2 botol. Balik pukul 12 malam, anak tidur habis dah tidur balik. Rumah tak jadi rumah. Pasal ini di antara apabila manusia tidak jadikan rumah dia sebagai tempat turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka masalah kita. Kita duduk di situ. Jadi ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan dalam hati kita. Wa atathud dunya wa hiya raimatun. Dunia datang walaupun kita tak suka. Menengek dia mari nak tumpah duduk dengan kita. Subhanallah. Tapi man kanatil dunya hammahu.
Siapa dia jadikan dunia ini agenda besar, hidup dia fikir ke dunia, fikir ke nak senang hidup je, tak kira halal haram, maka Allah Ta'ala letakkan kefakirannya baina ainai. Tuhan letak fakir duduk celah mata dia. Miskin dia, tengok orang tu berdengki, tengok orang ni sakit hati, tengok orang ni tamak. Ini dipanggil. Dan dunia tak mari juga kecuali setakat mana yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hadis ini memberi motivasi besar kepada kita tentang makna zuhud. Maka biarlah kita faham di sini para jemaah sekalian, zuhud itu maksudnya bukan kita tolak habis harta campur semua, tidak, tetapi menguruskan harta. Harta tidak dapat menguasai hati kita. Kalau orang tanya macam kita hari ni, setengah orang lah, bila orang tanya kenapa tak basuh kereta tu, zuhud. Ni baju tak gosok ni kenapa? Zuhud. Habis benda, rumah dia besar lebih kurang masuk dengan macam baru lepas tsunami, kita kata tak. Kenapa ni tak simpan rumah? Zuhud. Ni malah nama dia, bukan zuhud. Ini orang ni telah buat jenayah kepada takrif zuhud yang sangat murni di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita buat benda-benda yang kita karut jadi. Jadi maka kata di para ulama, zuhud itu bukan berpakaian lusuh, bukan duduk di rumah buruk, bukan duduk ni, tetapi zuhud itu apabila hati kita tidak dikuasai oleh dunia. Kalau harta hilang, kita kata innalillah, Allahumma khlufni fi musibati wa'jurni khairan min. Kita doa. Maka setelah kita tengok apabila mari banjir ziarah kita baru ni, kawasan kita ni mari ziarah juga ada. Tak kena sini. Terlepas, tepi sungai kena. Ada orang yang masya-Allah hidup macam kata orang hidup tak tahu nak hidup apa dia. Pergi sana dukung cerita sedih. Ada orang senyap, ya dia tak kata apa. Sebab dia tahu benda yang ditimpa oleh Allah Taala, kullu yusibana illa ma kataballah. Hilang harta yang dicari berpuluh-puluh tahun kerana habis. Nak kata apa? Jadi maka itu bagi. Maka kita letak di sini bahawa semua masalah zuhud itu masalah besar. Manusia ini memang zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati ila akhiril ayah. Manusia itu telah dihiaskan, dijadikan indah kepada manusia, suka kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu, suka kepada syahwatnya, suka kepada orang perempuan, anak-anak, harta benda. Jadi semua ni Allah Ta'ala kata apa? Semua ni zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul mata'. Husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Semua itu mata benda dunia tak salah, ambil lah. Tapi kita ingat tempat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya jangan duduk sekat tu je lah. Allahu Akbar. Jadi salah seorang daripada sahabat dengar cerita ni sikit, untuk kita yang ada banyak duit lah. Nama dia Amr bin al-As. Tanda cerita ni tuan-tuan. Cerita ni sangat menarik. Satu hari Nabi hantar seorang pergi panggil Amr bin al-As, mari sini. Ya Amr, khudh alaika thiyabak. Bawa pakaian kamu, bawa senjata kamu. Kamu dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Amru, aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi ambil wuduk. Nabi tengah duduk wa yatawadda. Maka Nabi tengok dia. Tengok. Kamu dia tunduk balik, selesaikan wuduk dia. Selesai wuduk Nabi kata, ya Amru, inni uridu an ab'asuk ala jaish. Nabi kata, hey Amru, aku nak hantarmu dalam rombongan tentera pergi berperang. Fayusallimakallahu wa yughnimaka. Allah Ta'ala beri kamu selamat dan Allah Ta'ala akan beri harta ghanimah kepada kamu. Tengok Nabi, itu mukjizat Nabi. Dia boleh bagi tahu kepada Amru, mu balik pula tapi bawa harta banyak. Allahu Akbar. Wa arghabu laka minal mar raghbatan salih, dan aku harap mu boleh harta yang baik. Patut Amru senyum tak? Terima kasih Rasulullah. Belum lagi dapat projek dah ni, kan? Kalau kita macam tu lebih kurang je tak? Qultu, tengok ni. Ini orang zahid. Ini sifat zuhud sahabat. Qultu ya Rasulullah ma aslamtu min ajril mal. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan kerana harta. Aku masuk Islam raghbatan fil Islam, kerana nak kepada Islam, wa an akuna ma'a Rasulillah, dan saya nak duduk sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemah tak kemah, mantap jawapan dia. Tak fikir, saya tak mikir masuk Islam kerana harta. Nabi kata apa? Ya Amru, ni'mal malus salih lir mar'i salih. Sebaik-baik harta yang baik itu apabila jatuh ke tangan orang yang saleh. Hari ni bila boleh harta kepada kita, kita buat apa? Semua benda kita buat. Ada orang susah kita bantu, ada orang miskin kita tolong, ada orang nak buat masjid kita bagi, ada orang nak apa ni, nak buat kebajikan.
Semua benda kita. Itu dia panggil ni'mal malus salih, bila duduk di tangan orang yang salih. Tapi wal iyazubillah, kalau harta yang baik duduk di tangan orang tak baik, rusak tak rusak? Orang mari nak minta buat masjid, sepatut dia boleh bagi 5,000, 50 ringgit bagi. Tapi kalau benda lain, pesta-pesta lain, setuju lalu. Tapi syarat letak nama saya penaja, juta-juta habis itu. Ada malus salih. Tapi sayang duduk di tangan orang yang tidak baik. Ini para jemaah sekalian, inilah bila sebut tentang zuhud, tentang ini, maka itulah yang menakutkan kita. Kita takut kita hari ini mendapat harta yang banyak, tapi kita tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita makin lara, makin lara. Dalam hadis Nabi kata, Allah Taala beri harta ini kepada orang yang dia sayang, beri dunia ini kepada orang yang dia sayang dan orang yang tak sayang. Bukan makna Allah dia tu Tuhan sayang, bagi harta banyak, kaya dia, Allah Taala sayang kepada dia, bagi kuasa, tak jatuh-jatuh dia. Orang demonstrasi ke, orang tulis surat layang ke, tulis apa, tak jatuh. Lah, itu dia panggil istidraj. Allah beri dia lagi kuat supaya dia lagi leka, jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Ini yang ditakut. Tapi bila mari daripada peringkat Allah SWT nak beri kepada kita kesedaran, maka diberilah peringatan-peringatan. Tamaklah kita dalam bab muqaddimah kita dalam masalah halal, haram, memiliki harta, zuhud dan sebagainya di dalam perbincangan kita yang sekejap tadi. Jadi kita akan masuk ke dalam bab ar-riba. Bahaya riba dalam urusan keuangan. Jadi saya rasa inilah yang kita nak masuk. Apa makna riba? Riba kalau dari segi bahasa kak, raba yarbu, maknanya benda subur. Benda bertambah dia panggil, naik. Tapi dalam masalah yang secara ringkasnya, riba di dalam keuangan ini disebut dengan nama az-ziyadatu fil asya' khasah wa ziyadatu 'ala ad-dain. Letak bagi atas ni ada kata tu ad-dain, yang kata 'ala ad-din, 'ala ad-dain muqabilul ajal mutlaqan. Artinya sebarang tambahan dalam barangan tertentu. Barangan ni bukan semua benda, pasir, kayu, batu, itu tak masuk. Tapi dalam barangan yang tentu, dia panggil barangan yang dikategorikan sebarang barang ribawi, benda riba. Apa dia benda? Tengok senarai di bawah nanti. Dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Kita berhutang 100, nak bayar bila? 2 bulan, tambah RM20 lagi. Itu dia panggil naik dengan sebab menambah tempoh, maka dia naik harga. Itu definisi. Penjelasannya nanti kita masuk. Nanti ada orang tanya ni, kalau macam tu Ustaz, kan kita beli cash dengan ansuran berbeza harga, betul tak? Cash 5,000 motosikal, kalau beli ansuran 5,000, 6,000 contohnya. Itu dia panggil berbeza dengan tajuk kita ni. Ini dalam bab hutang menyebabkan nak bayar lambat, naik dia. Hak tu pilihan harga. Nak beli cash 5,000, nak beli. Kalau beli ansuran 6,000, kita kena pilih salah satu. Saya belilah motosikal ni 5,000 tunai, selesai masalah. Bismillah, start motor, subhanallazi sakhkhara hadza, balik, tamat. Tak ada duit saya mampu bayar 200 ya sebulan. Maka pihak penjual, tuan kedai kata, boleh, kalau awak nak bayar dalam masa 2 tahun, saya nak bayar, nak bagi harga motor ni RM6,000. Boleh ke tak boleh? Ini memang keliru sini. Boleh ke tak boleh? Kata ya. Kalau kata boleh, boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Kita ngundi sama mana ramah tak? Kenapa boleh? Kan lebih tu 1,000. 6. Boleh ke tak boleh? Macam nak tak boleh pasal ni boleh, lepas tu macam nak tak boleh pula dah. Itu perbezaan yang ketara. Sebab itu barang kita beli. Kita beli hari ni barang motosikal, betul tak? Jadi tuan kedai, sama ke tak sama harga, dia boleh cash sekarang, dia boleh beli motor lain. Hak ni dia boleh beli lepas tahun depan baru habis tempoh bayaran. Maka itu dia panggil hak dia untuk nak menaikkan harga, tapi dalam akad yang satu.
Yang Nabi larang la bai'ata fi bai'atin, tak boleh jual satu jualan dalam dua jualan, itu maksud lain. Yang ini satu jualan je. Mu kena pilih harga dulu. Harga asal 5,000 cash tunai. Harga berhutang 6,000. Awak nak mana? Nak berhutang? Tulis surat akad. Maka dengan ini saya jual motosikal ini dengan harga RM6,000, bayarannya RM200 sebulan. Mati step, saya beli lah dengan motosikal berhutang dengan harga sekian. Sah. Sah itu jual beli. Tidak jadi masalah. Sebab akadnya satu. Tapi kalau kita jual dua, aku jual lah motosikal RM5,000, RM6,000. Tak ada akad, itu tak boleh. Nanti dia mari bayar kemudian, sudah bayar RM5,000 nak ambil motor. Awak bayar ansuran, bukan bayar cash. Awak kata boleh bayar belakang dua-dua. Timbul tak timbul masalah? Timbul masalah. Jadi dalam Islam ni konsep dia konsep keadilan. Tak mau ada penindasan, tidak mau ada gharar, ada penipuan. Semua benda yang dilarang oleh syarak, maka disitulah tempat yang kita kena lihat bahawa hikmah di sebalik besar. Walaupun kita nampak ataupun kita tidak nampak. Maka jelaslah maksudnya, tengok dia punya tarikh ataupun definisi. Az-ziyadatu fil asya'i khassah, iaitulah sebarang tambahan dalam barangan yang tertentu. Bukan semua barang jadi riba belaka. Tetapi dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan. Itu ingat tarikh ni, yang tak ada nota tulis di kertas, sebab tarikh ni kita akan ulang-ulang dalam kuliah kita ini. Tarikh ini akan diulang apabila sampai ke tempat pelaksanaan. Baik, ia merangkumi riba yang terhasil daripada jual beli barang ribawi, dia panggil riba al-buyu'. Dan juga merangkumi riba yang terhasil daripada hutang, riba ad-duyun. Ini kategori riba ni ada beberapa jenis yang kita akan sebut nanti. Riba al-duyun, riba al-buyu'. Belajar sikit lah. Sebab itulah saya bagi peringatan awal-awal lagi, belajar fiqh muamalat ni agak sukar, sebab kita tak biasa belajar ya. Tak selalu belajar. Berbeza dengan kita belajar bab wuduk dengan taharah kan. Jak pada kecil dah dengar, air apa jenis? 4 jenis. 4 jenis, air mutlak, air najis, air mutanajis, air mustamal. Betul sekali budak tu. Mari budak-budak zaman moden pula tambah pula air mineral lagi, air jus lagi. Letih kita dok main budak-budak lagi ni kan. Itu zaman dia. Baik. Harta ataupun dipanggil barang ribawi. Barang ribawi duduk dalam sebuah hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut. Ringkas je hadis ni. Nabi kata az-zahabu biz-zahabi, al-fiddatu bil-fiddati, wasy-sya'iru bis-sya'ir, wat-tamru bit-tamri, wal-milhu bil-milhi, mislan bimislin, sawa'an bisawa, yadan biyadin. Fa iza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum iza kana yadan biyadin. Tengok dia punya susunan mudah. Emas apabila ditukar emas dengan emas. Ini satu kategori tanda. Letak di nota kita tu, satu kategori dia panggil emas dengan emas. Yang kedua fiddah dengan fiddah, perak dengan perak. Letak emas dengan perak ini dia panggil al-asman. Benda yang menjadi keuangan, mata keuangan, duit situ. Itu dia panggil illah as-samaniyah. Yang kedua al-burru bil burri, gandum dengan gandum. Wasy-sya'iru bis syair, syair dengan syair ataupun dia panggil bali dengan bali. Wat-tamru bit tamri, tamar dengan tamar. Ini dia panggil bur dengan bur, bur dengan syair. Bur dengan syair ni dia panggil makanan asasi manusia. Makanan asasi duduk situ. Yang pertama tadi al-asman, keuangan. Yang kedua ni makanan asas. Gandum dengan bali tu asas. Cuma Nabi tak sebut beras. Pasal tak ada beras zaman dia. Jangan duk mikir buat kita ni. Nabi SAW makan nasi mandi juga kah? Kau tak kenal nasi mandi sini? Oh, kenal belakang dah. Kedai Arab jujur. Masalah apa pun ada restoran Arab dah hari ni. Ya, tak tahu restoran kita sini ada makanan Arab. Belum lagi. Nah ini. Jadi bor gandum ni makanan asas. Letak situ dulu kategori. Kemudian mari at-tamru bit tamri, buah tamar dengan buah tamar.
Buah tamar ni dia panggil kategori buah-buahan. Benda-benda hak manis, kuih-kuih duduk situ. Dan al-milhu bil milhi, garam dengan garam, ini dia bawah kategori ubat-ubatan, sama ada ubat untuk kesihatan, ubat makanan macam garam. Apa dia lagi benda yang masuk dalam kategori garam, maka itu dia masuk dalam kategori riba. Hak orang buat masak hari ni, garam satu, enggak apa lagi benda. Jadi itu termasuk dalam kategori, maka Nabi kita buat syarat mislan bimislin. Syarat dianya mesti sama dari sudut timbangan. Kalau garam dengan garam kena sama. Yadan biyadin, bertukar tangan, tak boleh tangguh. Fa iza ikhtalafat hadhil asnaf, apabila jenis-jenis ini berbeza, kita kata beras dengan gandum, beza tak beza? Beza. Garam dengan tamar, beza tak? Beza. Fabi'u kaifa syi'tum, maka bolehlah kita tukar bagaimana kita nak jual. Tak payah syarat dengan syarat. Nanti kita masuk dalam perbincangan. Dan sekiranya ditukar pada waktu itu, hadis ini dia panggil hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini ada berapa kategori barang-barang? 6 jenis yang Nabi kita sebut. Maka ini dia panggil asas. Asas apa dia? Asas riba, duduk situ. Yang pertama sekali, emas dengan perak itu bab keuangan. Hari ni ada lagi orang beli dengan emas dengan perak? Zaman kita ni ada tak orang beli dengan emas dengan perak? Tak ada darah. Bawa emas, bawa dirham, perak tu duit, emas tu duit dinar, dia panggil dinar. Yang dinar duk jual hari ni dinar perhiasan ya. Beli simpan-simpan gitu dah, buat apa ni, buat gelar, buat rantai. Yang kedua dia panggil dirham. Dirham ni duit perak. Jadi dulu memang orang guna duit. Pergi nak beli ikan ke, nak beli sayur ke, nak beli apa ke, dia akan guna duit dirham dengan dinar. Oleh kerana hari ni dirham dengan dinar orang tak guna, maka dia telah ganti dengan satu benda lain, iaitulah dia panggil duit kertas. Al-waraqun naqdi, duit kertas. Duit kertas ni ada harga tak ada harga dia? Ada harga tak? Ada harga apabila dia letak harga. Tapi harga dia tak sabit, tak tetap. Sebab itulah kita tengok dia turun. Saya pergi haji tahun lepas, RM100 kita dapat duit riyal Saudi 110 ataupun 115 ringgit, 15 riyal. Hari ni mengalir air mata buat kita. RM100 dapat 83 riyal Saudi saja. Berat. Sampai saya nasihat kepada jemaah ni, jemaah yang nak pergi Mekah tahun ni, nak beli apa? Nak balik hadiah esok, nak beli lepas haji, nak balik hadiah apa? Tasbih biasanya tak? Kain serban. Berapa lagi? Piyah. Siap-siap dah pergi Kota Baru dekat kedai Jaafar Rawah contohlah. Sama juga. Kalau sejadah mari Turki sama Turki. Kalau piyah sama-sama mari daripada Shanghai, China belaka. Beli siap-siap letak dalam kotak, kemas tutup situ. Cakap dengan anak jangan buka, lepas aku balik haji baru buka. Naya tuan-tuan. Dahlah harga berbeza, kena puh pula 15 riyal sekilo, jadi Allah Akbar, rugi banyak tahun ni. Bila balik haji esok, jangan kata duit ni, jangan kata ini barang-barang dari hadiah dari Mekah, tidak. Ini hadiah orang baru balik Mekah. Siapa bagi hadiah? Orang balik Mekah bagi hadiah, bukan hadiah mari Mekah. Kita tak bohong langsung, cakap betul dia panggil ni tak. Mana bohong sunat tu tak betul belaka tu. Baik, kita nampak. Jadi oleh kerana duit orang tak guna hari ni, maka pihak Majma' Al-Fiqhi, Al-Majma' Al-Fiqhi, satu badan kesatuan perbincangan fiqh antarabangsa yang berpusat di Jeddah, di Mekah, telah mengeluarkan fatwa bahawa al-waraqun naqdi, duit kertas ini mengandungi nilai keuangan sebagaimana nilai emas dengan perak. Tapi dia tak ada duit sendiri, dia turun naik. Sebab itu bila kita nak nilai satu-satu benda mengikut syarak, contohnya nak nilai zakat, orang tak nilai duit kertas, dia nilai emas, kan? Tahun lepas kita punya duit zakat berapa? 13,000 nisab. Tahun ni 12,000 contohnya. Mana bila emas turun, duit ni kadar nisab tu turun. Mula-mula saya balik dulu tahun 2008 gitu. Masa tu anda ingatlah, kadar nisab kita 8,000 ya. Pasal
Itu dia panggil bila emas tu tinggi, cepat 8,000 tu sudah cukup nisab dah. Bila emas dia turun, maka dia naik tinggi 13,000 baru sampai nisab zakat. Itu perbezaan yang ketara. Jadi hari ni duit emas dengan perak orang tak guna sebagai mata benda keuangan, tapi memang ada nilai keuangan. Maka duit kertas ini telah menggantikan dari sudut muamalahnya, menggantikan emas dengan perak, maka duit kertas ini juga dikira sebagai barang ribawi. Barang ribawi. Ada sekumpulan sahabat-sahabat kita hari ni mengabaikan. Dia kata duit kertas ni tak ada apa satu. Dia pergi dia koyok je. Kata nak koyok pun koyok molek. Aku nak kutip, nak ambil, nak takut balik kan. Tak ada nilai. Memang tak ada nilai. Dia kertas. Waktu berlaku perang Iraq yang mula-mula tu, ingat tak? Yang tahun 90 berapa dulu. Jadi pelajar kita yang pergi ke Iraq, dia tukar $50 US, dolar Amerika ni, kena bawa beg plastik, mana daunnya duit Iraq jatuh. Nah, tapi itulah keadaan yang berlaku hari ni. Kata di para ulama, duit keuangan itu mempunyai nilai keuangan berdasar kepada emas dengan perak. Maka duit kertas kita ni jadi ada unsur ribawi. Bila ada unsur ribawi, maka dia termasuk dalam kategori barang riba. Bila kita nak tukar dia, apa kaedah? Kita akan sebut nanti. Ini dalam kategori riba baru ada. Jadi kita yang ada ribanya, emas dengan perak. Makanan asasi, beras, gandum, apa tadi yang orang makan ni kuat, bali, jagung, masuk dalam tu. Dan makanan-makanan yang macam buah tamar Nabi sebut, buah ting masuk tak masuk? Dia nak makanan yang mengenyangkan, boleh disimpan, macam buah ting kena, zabib, kismis tu. Itu termasuk dalam benda-benda yang kena. Cuma saya tak tahu buah durian ni masuk dalam kategori riba ke tak riba. Di 20 dengan apa ni, durian kunyit ni, kalau tukar dua tu jadi riba ke tidak? Ini tak masuk. Pasal durian tak boleh simpan. Baik, kita akan pergi kepada perbincangan para ulama. Perbincangan para ulama tentang masalah riba. Jadi itu baru definisi dan ulama mazhab berbeza tentang takrif dia. Jelas dah tak? Kategori riba tadi ada 6. Cuma al-milhu bil milhi, garam dengan garam. Itu dia panggil benda yang ubat, jenis kategori ubat. Ubat untuk makanan. Jadi hari ni orang guna untuk makanan garam, lagi gula. Gula dengan gula juga, kalau dia kira termasuk dalam kategori tadi, maka dia masuk. Apa lagi yang orang guna hari ni? Asam jawa, asam gelugur. Itu dipanggil, kalau boleh masuk dalam kategori yang digunakan sebagai alat ubat untuk makanan. Baiklah, kita pergi kepada jenis riba. Jenis riba, ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Maknanya 3 mazhab. 3 mazhab, riba ni terbagi pada 2 jenis. Riba terbagi pada 2 jenis. Dia panggil satu, dia panggil riba al-fadli. Riba al-fadli. Comel nama tu tak? Nanti ada orang pun abang anak pula, Muhammad Riba al-Fadli. Jenis umpama kita. Mari mana Riba al-Fadli? Jangan. Oh, dia kata ni ada dalam kitab ni. Bukan semua dalam kitab tu sesuai untuk nama, kan? Pernah dengar seorang pendakwah hebat di Malaysia ni, masyhur dia. Ada orang telefon ke dia, dia kata dia nak bunuh nama anak dia mengikut dalam Quran. Oh, dia kata baguslah, tapi baca ayat dulu nak dengar. Dia kata lahmu khinzir. Ustaz tu kata innalillahi wa inna, tak ada. Nah, ribu ayat dalam Quran, mungkin cari ayat ni buat apa? Dia kata dalam Quran Ustaz. Iyalah dalam Quran, mana boleh buat lah gitu kan? Cerita Ustaz tu, wallahu alam saya. Nama dia riba al-fadli. Riba al-fadli. Apa riba al-fadli? Dengan sebab lebihan tak sama timbangan, jadi riba al-fadli. Contohnya beras dengan beras. Kita dah sah tadi kan, walaupun Nabi tak sebut beras, tapi dia masuk dalam makanan asasi. Yang nak makan beras tu jadi riba. Hari ni beras dengan beras, kalau tak sama timbangan tak boleh. Contohnya kita ada beras apa yang masyhur ni, basmati. Nah, untuk buat nasi minyak sedap. Beras basmati dengan beras nasional apa dia panggil? Ni hodok bagi ke banjir. Ni nasional apa? Beras nasional lah, era nasional. Berapa beza harga dua tu?
2 kali, 3 kali ganda, beza tak? Tapi kita pun kata, saya ada beras basmati 1 kapit, 1 guning, saya nak tukar dengan beras nasional awak 10 guning. Sebab harga tak sama. Jadi riba. Sebab apa? 2 jenis beras ni nama dia satu kategori saja, di bawah kategori beras. Di bawah kategori beras. Bila kategori beras, bila kita nak tukar dua ni, mesti mislan bimislin, sama dari sudut timbangan. Dia tak tengok kategori. Ni basmati ni beras cak kambing ni, kan? Lah, asalkan dia beras sama beras, mesti sama. 10 kilo sama 10 kilo. Kau ada buat dah lah ni? Takut dah main tukar beras dah? Tak lagi tak? InsyaAllah tak lagi. Kalau tidak, banyak dah lah makan riba kita. Itu kita di awal dari mukadimah. Saya kata, betapa pentingnya mengetahui benda ni. Benda simple. Banyak lagi benda pelik lepas ni timbul ni. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Kita kata kalau setiap kita jumpa ilmu yang baru kita belajar ni, katalah Alhamdulillah, Allah Ta'ala selamatkan aku, tak mati lagi. Dia lagi kita taubat benda yang lepas. Satu lagi dipanggil riba an-nasi'ah, riba dengan sebab tertangguh. Kita bagi hutang pada orang 5,000, janji bayar bulan depan. Bulan depan tak boleh bayar, naik, awak kena denda, bayar 5,200 sebab tangguh 2 bulan. Itu dipanggil riba an-nasi'ah, ataupun masyhur dengan nama riba al-jahiliyah. Orang jahiliyah ni, selagi tak boleh bayar, selagi tertangguh, lagi riba naik. Jadi orang susah semakin tertekan. Patutnya dalam Islam dia ajar lagu lain, kan? Bila orang tak mampu nak bayar, diberi kemaafan. Fanaziratun ila maisarah, ditangguhkan sehingga mereka senang. Kita dah naik lagi. Itu kalau tengok sistem ahlum. Raja dengan nama sistem ahlum hari ni. Ini sangat jahat sistem ni. Dia panggil haram 2 kali. Tahu mana haram 2 kali? Haram dengan Tuhan sekali, haram dengan kerajaan pula sekali. Tapi kalau kerajaan halal, itu beres, tidak jenayah dia panggil. Tidak jenayah, tidak menjadi masalah dah. Tak ada penguatkuasa hidup cokos itu. Ni masuk sini. Patut kalau bank riba dia tulis ni haram dimasuki oleh orang Islam. Baru betul. Sebagaimana kasino tak boleh masuk orang Islam. Baik. Jadi mazhab majoriti dia bagi 2, riba al-fadlu dengan riba al-nasi'ah. Bagi fiqh mazhab Syafi'i dia bagi 3, riba al-fadlu 1, kemudian riba an-nasi'ah 1 lagi timbang riba al-yad, Tengok dalam pembahagian yang lebih menyeluruh pula, dia panggil dari sudut riba yang bagi menyeluruh lagi, apa dia? Ada beberapa kategori. Kita campur semualah perbahasan ni. Pembahagian yang lebih menyeluruh pula adalah seperti berikut. Yang pertama dia panggil riba ad-duyun. Riba dengan sebab hutang. Hutang naik. Muncul daripada hutang, iaitulah kadar lebihan faedah riba yang terhasil disebabkan tempoh. Apa dia maksud dia? Tengok. Riba ini pula, duyun ini terbahagi kepada 2 jenis. Satu lagi dipanggil riba al-qard. Riba al-qardu, iaitulah kadar atau sebarang manfaat tambahan yang disyaratkan ke atas pemberian jumlah pinjaman pokok. Ini kena main orang bank sikit. Syarat ini dibuat di awal kontrak perjanjian, loan contract, dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam. Apa maksud dia? Maksud dia riba ad-duyun ni, awak nak berhutang dengan saya? Nak. Berapa ribu? Tengok contoh yang kita tunjuk. Berapa ribu? 100,000. Baik, 100,000. Dengan janji awak kena bayar balik kepada saya 1,100. 100 tu apa dia panggil? Riba al-qardu. Riba dengan sebab hutang. Membutang aku boleh 1,000 bayar 1,100, 1,200, maka itu nama riba 100. Yang kedua dia panggil riba al-jahiliyah, iaitulah kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih daripada jumlah pinjaman pokok yang dikenakan akibat peminjam gagal membayar jumlah pinjaman yang ditetapkan pada tempoh yang persetuju. Contohnya tadilah, macam kita hari ni berhutang, bayar dalam tempoh 5 bulan. Berhutang 5,000, bayar
1,000 sebulan. Bayar. Oleh kerana masuk bulan yang kelima tak tertangguh, tak bayar. Maka dia akan naik interest. Interest ni bahasa bank. Bahasa kapunya naik bunga. Oh, kita tak apa dia naik bunga tu. Bunga. Tak sepatut semua tu. Patutnya dia kata, oleh kerana mu tangguh bayaran, maka mu naik riba. Riba naik. Baru sedap dengar. Berapa? Riba. Kita dengar daripada kecil lagi, daripada budak lagi, riba ni haram ke halal? Haram. Jadi kalau kata riba naik, awal-awal lagi tak mau ambil kita. Jadi hasil daripada tertangguh bayaran, maka dia naik riba ni, itu dia panggil riba al-jahiliyah. Orang jahiliyah itulah perangai dia. Dengar cerita Abu Lahab. Biasa Abu Lahab ni orang dengar waktu bulan Maulud je. Ada cerita Maulud Rasul, ustaz kita cerita Abu Lahab ni hebat dia ni, sebab mereka Suwaibah suruh jaga Nabi. Nah, siapa dia Abu Lahab ni? Bapa Ahlung di Mekah. Waktu nak pergi perang Badar, Abu Jahal kerah tenaga semua, toke-toke di Mekah, mari kita pergi lawan Muhammad di Badar. Abu Lahab ni pak saudara dia, pak saudara Nabi. Dia kenal Nabi siapa, cuma dia tak mau beriman. Dia takut nak pergi perang dengan Nabi, takut mati. Habis macam mana? Dia pergi ke rumah orang yang berhutang dengan dia. Mu berhutang aku? Berhutang. Bila nak bayar? Oh, maaf lah tuan dah. Kalau zaman kita kat maaf lah Datuk Tan Sri, tak boleh nak bayar lagi. Tak apa, tak boleh bayar. Mu ambil senjata, pergi perang dengan Abu Jahal, ganti aku. Tengok. Ini dipanggil sistem ahluk. Sistem ugu orang. Abu Lahab guna tak guna? Itu dia panggil riba jahiliyah. Pokok jahiliyah dia menekan orang. Lagi tak boleh bayar, lagi naik. Saya nak cerita panjang takut tak habis kertas ni. Ni kertas ni baru 10 muka surat ini. Kalau kita baca kitab ni lagi tak habis. Baik. Itu contoh dia panggil riba al-jahiliyah. Jelas tak jelas? Di bawah kategori riba ad-duyun, riba kerana hutang, ada dua cabang. Cabang yang pertama, awal-awal lagi dia beri syarat, mu nak berhutang aku boleh, tapi bayar lebih. Satu kategori. Kategori yang kedua, kalau kamu lambat bayar, bayarannya tertangguh lebih daripada tempoh, naik lagi. Asal tadi 1,200 kan, buta 1,000 bayar 1,200. Tapi kalau tak bayar mengikut tempoh ni, dia akan naik 1,500, 1,600, 2,000. Itu dia panggil riba al-jahiliyah. Jelas tak? Kena jelas lah. Kalau tak jelas, anggap saja ni. Nanti kita tanya pula, faham? Dia jawab, faham ustaz. Siapa faham? Ustaz faham, dia tak faham. Letih lagu ni, dia main faham ustaz ke ni? Faham ustaz? Tak mau, kita nak siapa faham? Saya faham, insyaAllah. Berarti baik. Yang kedua, perlu dipahami dalam konteks semasa, riba jenis duyun ini amat banyak berlaku, terutamanya di industri perbankan dan keuangan. Ini duduk situ. Naik, dia panggil interest naik. Itu keuangan yang dihalalkan oleh kerajaan. Keuangan haram yang dipanggil ceti ataupun ahlung lagi dahsyat. Keluar dalam surat khabar baru ni, dia rantai tekuk orang ni macam anjing. Pupuk ahlung ni sebab tak bayar hutang dia. Bila ditanya berapa hutang? 1,000 ya. Dia punya dahsyat ni pokok ni. Baik, kita berpindah kepada kategori yang kedua, dia panggil riba al-buyu'. Riba al-buyu'. Apa makna riba al-buyu'? Riba al-buyu' iaitulah muncul jual beli barang ribawi. Apabila kita beli barang-barang yang terlibat dengan riba. Kita dah faham tadi kan? Barang ribawi ada 3 kategori kan? Keuangan, makanan, dan benda-benda yang terlibat dengan ubat-ubatan. Riba al-buyu' muncul daripada jual beli barangan ribawi, iaitulah ketidaksamaan antara berat dan kuantiti, bilangan pertukaran dua barangan ribawi atau perturangannya dibuat secara tangguh. Ia pula terbagi pada 2 jenis. Jenis yang pertama dia panggil riba an-nasa'. Riba an-nasa' maknanya riba kerana tertangguh. Iaitu, tengok,
jual beli atau bertukar antara dua barang ribawi yang sama jenis secara tertangguh. Benda sama jenis tapi ditangguhkan. Contohnya, 5 gram emas dijual dengan harga 2,000 atau 3,800 secara tangguh. Maka itu dia panggil riba an-nasa. Bila tangguh, naik. Yang kedua, contoh yang kedua, 10 kilo beras dijual dengan 15 kilo gandum secara tangguh. 5 kilo beras, 10 kilo beras jual dengan gandum. Gandum dengan beras sama atau sama kategori? Sama kategori, iaitulah barang riba. Di bawah kategori makanan. Tetapi jenis sama tak sama? Jenis sama tak? Tak sama. Yang ni gandum, yang ni beras. Maka dari sudut timbangan boleh berbeza. 10 kilo beras dengan 15 kilo gandum tak salah. Yang salah tadi beras basmati dengan beras cak kambing. Itu sama-sama jenis. Yang ni jenisnya berbeza. Tetapi berhutang. Maka dia timbul masalah lain pula. Dia kata masalah riba an-nasa. Oleh kerana tak tukar selalu beras dengan gandum, kita jual berhutang dengan beras pagi ni, ambil gandum kemudian, maka itu dia panggil timbul masalah an-nasa tertangguh. Satu kategori. Semua juga jual 5 gram emas dengan RM2,000. Maknanya kita nak beli emas tu, kita beli tertangguh RM2,000. Tapi tak ambil selalu. Maka itu dia panggil berlaku an-nasa. Tengok contoh, tulisan dia. Riba akan muncul apabila transaksi di atas berlaku secara tertangguh. Dalam konteks semasa, riba akan berlaku apabila wanita masa kini dengan ni makcik-makcik kita ni. Makcik lah ramai jadi toke emas ni tak? Dalam beg dia terpenuh. Saya ingat baru bawa emas banyak. Wanita masa kini membeli emas secara tangguh, bayar ansuran. Boleh tak boleh? Jangan main. Dia mari, ni gelar baru ni. Berapa harga? 1,500. Bayar kali dia panggil. Berapa kali bayar? Ada tak bayar kali? Ada tak di kampung? Banyak benar. Maka itu dia panggil, ini adalah termasuk dalam riba an-nasa. Kau nak dengar bunyi tu? Banyak orang dah beli gelar bayar kali. Jumpa dia hari ni. Jumpa. Ini dia panggil memang masyhur. Saya tengok masyhur dia kata toke-toke, orang jual emas bertangguh ni tempat kita banyak. Yang kedua di bawah riba tadi juga dia panggil riba al-fadli. Riba al-fadli dalam bab yang kategori yang kedua. Kategori yang kedua kata apa tadi? Riba al-buyu' kan? Riba al-buyu' satu riba an-nasa. Apabila tertangguh barang ribawi tak tukar tangan. Yang kedua riba al-fadli, iaitulah jual beli atau bertukar antara dua barang ribawi yang sama jenis dengan kadar yang berbeza. Tengok. Contohnya, menukar 5 gram emas jenis 916. Ada emas 916. Ni contohlah. Kalau tak ada pun biar. Kau ada sungguh? Ada? Ada betul. Saya tak reti bab emas ni sebab kita tak pakai emas. Ya. Waktu timbul mula-mula kerajaan kita ni nak buat tabung kifalah. Tabung kifalah ni dia panggil untuk warga emas. Ingat tak? Saya tanya pihak kerajaan, kata boleh kau orang laki-laki pakai emas? Kalau perempuan tak apalah, warga emas pun memang dia pakai emas, tapi laki-laki boleh tak boleh? Terkejut juga kawan-kawan kita. Habis nak pakai warga ke apa? Saya kata warga kubur. Orang laki-laki bantah, tak mahu ustaz. Nampak dekat sana ni kubur tak? Tapi patut dia gitu. Kalau kita kami ni warga kubur, rasa dekat sikit dengan mati, kau rasa jauh. Kalau bunyi warga emas ni rasa mahal pula, nak tegur payah. Awak tegur warga emas ni, jadi susah kita. Baiklah. Ini contoh. Jadi 5 gram emas jenis 916 ditukar dengan 6 gram. Mana tak sama timbangan dengan emas yang dia punya jenis 750. Maka berlaku riba al-fadli di situ sebab tak sama timbangan. Dia kata ni 916 molek, 750 tak molek. Tak boleh. Asalkan dia satu jenis emas, maka satu kategori saja emas.
Tak kira lah dia punya iyar berapa. Bahasa Arab kata iyar. Orang pakai karak ke apa, tak tahu. Nah, jadi dia mesti tukar sama. Kalau tukar berbeza, kena selalu. Lepas ni kita tunjuk carta bagaimana nak perbezaan. Maka jawab dianya haram kerana sepatutnya kedua-duanya 5 gram. Dua-duanya 5 gram. Yang kedua, menukar 10 kilo beras basmati dengan bayaran 15 gram. Bayarannya dengan 15 gram beras jenis A1 ataupun beras cak kambing, kita kata. Sama tak sama? Sama. Kategori sama. Makanan dan jenis pun sama, beras. Maka tak boleh berbeza. Berbeza dengan beras dengan gandum tadi, beza tak? Beza. Tapi hak ni sama-sama beras, jadi oleh kerana dia kata, harga lain. Harga lain pun tak kira. Asalkan tukar beras dengan beras, mesti sama. Yadan biyadin mislan bimislin. 2 syarat Nabi letak dalam kedua-dua contoh di atas. Terdapat 2 syarat yang wajib dipatuhi agar terhindar dari ribal fadli dan an-nasa, iaitu yang pertama, mesti sama beratnya walaupun berbeza dari sudut kualiti. Tak sama lah mah tu, mah ni molek, mah ni kurang baik kan. Beras ni hebat, beras ni tak apa baik, ataupun gandum. Kedua, transaksi pertukaran mestilah dilakukan dalam satu masa atau satu majlis. Artinya, kedua-dua penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum menyerahkan barang masing-masing. Baik, kita tunjuk rajah. Rajah ni kita belajar tengok. Dalam carta yang saya buat ni, ada 3 warna. 3 warna. Ambil gambar ni. Buka kamera, ambil gambar. Lepas ni, kita tukar skrin ni, dia akan jadi warna lain tu. Mesti syarat yang warna mula-mula dia panggil warna apa tu? Warna pink. Warna pink tak? Mestilah serah terima dalam satu masa saja. Serah ambil beri satu masa. Kalau masa lain riba. Syarat A dalam satu masa, B sama berat. Kuantiti sama. Itu yang warna biru tu mesti ada 3 syarat. 2 syarat. Sama berat dan satu masa. Yang warna hijau ke warna kuning tu? Kita istilah lah hijau lah. Warna hijau ni tak ada syarat. Itu yang minat ke warna hijau belakang tu tak? Dia syarat tak ada, dia lebih terbuka sini. Baik. Ingat ada warna. Ni nak orang panggil nak pelaksana. Nanti kita panggil seorang-seorang bangun tunjuk di skrin ni. Siapa dia faham, kita bagi hadiah. Tak rendah. Siapa dia boleh jawab, ada apa? Ada hadiah. Kalau saya tak bawa apa, penganjur ada ni. Carilah ke mana pun tak. Baik. Tengok sini. Itu dia. Ingat ada warna. Ya, warna pink, syarat dia mesti tukar selalu. Tak kira dari sudut timbangan mungkin berbeza. Yang warna biru, nak sama masa dan sama timbangan. Yang warna apa dia panggil warna kuning, tak ada syarat, ikutlah. Ada sama masa ke sama timbangan ke, tak kira. Baik, kita buat contoh yang pertama, iaitulah dari sudut mata wang. Emas. Baik. Emas dengan emas, dia akan keluar warna biru. Apa makna warna biru? Mesti serah dan terima satu masa saja. Emas dengan emas tak boleh tangguh. Perak dengan perak, emas dengan perak. Tengok deh, emas dengan perak, dia akan keluar warna apa sana? Warna pink. Pasal apa warna pink? Sebab emas dengan perak tak sama dari sudut timbangan. Kalau emas 1 gram, mungkin perak ada 10 gram. Tak? Cuma syarat dia je mesti sama satu masa. Mesti satu masa. Serah selalu. Baik. Itu agak jauh sikit. USD. Kita ambil duit lah sini. Duit. Ringgit dengan ringgit. Hari ni ringgit dengan ringgit. Tuan-tuan bawa duit RM10. Pergi ke kedai. Nak tukar duit. Boleh tukar duit ni? Saya nak duit kecil. Duit RM1. Mudah nak bagi kanak sekolah tak? Apa syarat dia? Syarat dia mesti tukar selalu.
Oleh kerana awak nak ringgit, duit kecil, saya bagi RM9 saja. Jadi riba tak riba? Sebab apa riba? Tak sama timbangan. Saya tak ada duit sekarang ni. Tak apa, bagi duit RM10. Nanti petang saya bagi. Riba ke tak riba? Pasal apa tak? Tak. Kita bagi tahu dah tadi warna apa tu. Tengok warna apa? Warna biru. Satu masa dia kena sama dia punya harga. Tengok. Ringgit dengan ringgit. Satu masa dan satu nilai. Kalau kita tambah nilai, oleh kerana duit saya ni duit baru. Awak duit buruk. Nak tukar duit buruk duit baru, jadi dia akan bagi pada kita RM9. Sah ke tak sah? Tak sah. Sebab syarat dia sama-sama, ringgit sama ringgit, mesti 10 sama 10. Hal tu jelas. Yang tak jelasnya, oi saya tak ada lagi duit ni, ambil petang karang lah. Ambil petang nanti tu dikira riba an-nasi'ah kerana tangguh penyerahan. Sudahlah. Lambat serah. Hak ni banyak tak banyak ni jadi ni? Boleh kira. Itu termasuk dalam riba nasi'ah kerana menangguhkan penyerahan. Menangguhkan penyerahan. Tengok warna tu menjawab. Baik. Sekarang ni RM dengan USD. RM dengan USD. Apa dia RM? Ringgit Malaysia dengan dolar. Ringgit Malaysia dengan dolar apa jadi? Dia akan duduk warna apa tu? Dia bawa warna pink. Sebab apa warna pink? Satu je ada. Syarat dia mesti serah sekarang. Tapi adakah dolar dengan dolar dengan ringgit sama? Tak sama. Maka $100 RM500. Ada masalah sini? Tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Sebab dia berbeza jenis. Berbeza jenis dia. Kategori sama. Kategori mata wang, tapi jenis dia hak ni Amerika, hak ni Malaysia. Kita kata dengan rial lah, senang tak? Dengan rial Saudi. Dekat sikit dengan kita orang kampung ni. Dek mai US ni orang-orang ahli perniagaan ya kan. Kita pergi Mekah, kita nak tukar 100 dapat berapa ni? RM115. Sah ke tak sah? Sah. Walaupun tak sama timbangan, bilangan sah, tapi ada masalah. Apa dia masalah? Mesti yadan biadin, mesti tukar sekarang. Jadi masalah kita hari ni, masalah bila kita tukar duit, kalau tak ada ambil karang dah. Itu dikira riba masalah tu. Habis masalah macam mana penyelesaian nak buat ni? Ini kes ni banyak berlaku ni dalam tempat kita. Jadi kita jangan tukar. Ambil ni dia aku ada duit RM10. Mu nak butang? Kalau berhutang selesai masalah. Bagi dia berhutang RM10, nanti dia bayar petang karang. Dia bayar petang nanti RM10 juga. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau nak tukar sarf, maka timbul satu syarat, iaitulah yadan biadin, mesti tukar sekarang. Kita pindah pada kategori yang kedua pula, iaitulah makanan. Tengok. Gandum, bila tukar gandum dengan gandum, apa jadi? Mesti sama timbangan dan mesti sama masa. Kita tak kira lah gandum cak sauh kau agak masyhur ni. Dengan gandum apa lagi satu jenis lagi? Cak bunga. Buatlah cak apa pun. Jadi cak satu Malaysia. Gandum satu Malaysia dengan gandum cak sauh. Kalau nak tukar dua ni mesti sama kilo. Sekilo sama sekilo. Cak satu Malaysia tak standard. Orang katalah, contoh. Jadi saya nak tukar gandum cak sauh dengan satu Malaysia 2 kapik. Sekilo dengan 2 kilo. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab gandum satu jenis. Jenisnya makanan asasi dan maka dia kena terlibat 2 syarat. Yang pertama syarat dia sama timbangan, yang kedua mesti tukar sekarang. Baiklah kita pergi Mekah, jumpa buah tamar. Tamar ajwah berapa sekilo? 100 kilo kan? 60 kilo. Tamar hak kampung ni, hak duk kopeh tepi jalan ni, berapa sekilo?
Haji, tamar murah 5 riyal sekilo. Lepas tu kita nak tukar tamar hak murah ni, tamar janit dia panggil, tamar yang kurang kualiti dengan tamar ajwah. Oleh kerana ajwah ni mahal, tamar yang kita beli tadi 10 riyal sekilo, jadi kita nak tukar 5 kilo dengan 1 kilo ajwah. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak sama dari sudut timbangan. Sedangkan dia termasuk dalam satu kategori aja, kategori tamar, maka tak sah. Jelas dah masalah ni kan? Boleh nampak dah? Kita punya carta tu jelas. Cuma dalam kertas nota tu biasalah, muka nota tak warna tu kan. Kalau kita cetak warna baru dia nampak. Samalah garam dengan garam, gandum dengan gandum, duit dengan, tapi yang duit tadi nampak jelas kan. Yang jadi masalah kepada kita hari ni bila kita nak tukar duit tu bermasalah. Jadi ada 2 syarat, ada 1 syarat. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang menjadi penjelasan kepada kita. Jadi tamatlah tempoh, saya berhenti rehat seketika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.